Kumpulan wang amanah pencen. Ayah saya dulu kerani dekat Jabatan Pendaftaran Negara. Mak ayah saya kerani kerja biasa je. Okay. Jadi bawa kat kuak pun sama juga, nak buat pencen terbitan, nak tukar pencen ayah saya masuk pada pencen mak saya pun sama juga, minta sijil nikah. Ni balik nanti boleh tak balik tengok sijil nikah balik, boleh tak? Cari balik sijil nikah ni, benda penting ni. Kat mana nak cari ni? Nikah lama lah kan, 20-30 tahun lepas dah, tak tahu kat mana dia nikah. Tolong cari balik. Ni dokumen sangat-sangat penting. Okey. Kalau tak ada, ada kawan kata kalau tak ada nikah lain. Ada kawan kata nikah lain. Tak ada je nikah. Siapkan apa lagi nikah lain. Okey, ni proses pusaka. Proses pusaka yang ada di Malaysia ni, kita ada 3 agensi. Yang ni yang tuan-tuan kena faham. Bila meninggal saja, yang saya sebut harta yang tak ada penama tadi, yang ni kita kena lalu. Bukan kita dah mati, waris yang kena lalu. Okey, yang pertama ialah amanah raya berhad, yang kedua pejabat pusaka kecil, dan yang ketiga mahkamah tinggi sivil. Okey, segala harta kita dalam bentuk wang tunai sahaja. Ataupun kereta. Kalau kata meninggal, tak ada rumah, tak ada tanah, ada duit saja, ada kereta saja, bawah 600,000, kena pergi amanah raya berhad. Dia panggil pusaka ringkas. Dia tak ada rumah, tak ada tanah. Tapi kalau ada rumah, ada tanah, walaupun sekangkang kera, walaupun kecil, jangan pergi amanah raya. Sebab kita ada satu agensi lagi, iaitu pejabat pusaka kecil di bawah JKPTG, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, atau nama pendek dia pejabat tanah. Kena pergi pejabat tanah, jangan pergi amanah raya. Pergi pejabat tanah, dan termasuk duit-duit tadi simpanan. Ayah saya meninggal, ada rumah dekat Desa Pandan di Kuala Lumpur, dan ada duit sikit apa semua. Kami buat di pejabat pusaka kecil dekat Jupen, Jalan Semarang. Kan, selesai. Alhamdulillah dalam 3 bulan, 4 bulan selesai. Ini sebab ada anak yang mahir, yang faham tentang pusaka, bolehlah selesai kan. Ni anak-anak kita ni tahu tak apa proses pusaka ni? Kan, belum tentu lagi kan. Okey. Dan yang ketiga ialah hanya orang yang hartawan jutawan. Hartanya berkoyan-koyan. Apa kapal di laut, gudang di darat. Ni 2 juta ke atas ni, ni kena pergi mahkamah. Okey. Apa beza dia ketiga ni? Beza dia, untuk di amanah raya, waris boleh buat permohonan sendiri. Tak perlu gunakan pihak ketiga. Maknanya tak perlukan perantara. Terus boleh pergi buat proses. Cuma di sini kita kena faham, di amanah raya buat proses pusaka bukannya percuma. Bukan percuma. Jadi saya dah tunjuk jadual dia, cas yang akan dikenakan. Di pejabat pusaka pun waris boleh buat permohonan sendiri, tak payah gunakan pihak ketiga. Saya jumpa banyak kes, dia gunakan peguam tu tolong isi orang A je, orang permohonan pusaka dekat pejabat pusaka, dia cas 15,000. Ada saya jumpa. Sebab tak tahu, orang tak tahu. Padahal orang tu sekarang ni boleh isi online je. Dia dah gunakan di pejabat pusaka, sekarang ni dia gunakan sistem My E-Tax. Ni sekolah SMMTC ni tahulah kan, Pak IT ni. My E-Tax nama dia. Ni lepas meninggal ni, kalau lepas meninggal nanti ni, anak-anak kita ni kena isi My E-Tax. Dia punya apps dia, dia punya software, dia punya link dia tu, dia punya website dia. Isi permohonan pusaka melalui online My E-Tax. Nanti dia akan keluarkan borang A dan borang DDA. Borang A ni borang permohonan, borang DDA ni borang persetujuan waris. Okey. Dan yang bagus dia, di pejabat pusaka kecil, dia adalah agensi penuh kerajaan. Dan agak-agak kos dia mahal tak? Kos dia sangat-sangat murah, iaitu 0.2%. Tak sampai 1%. Cas dia 0.2%. Tak tahulah lepas ni diorang nak ubah dia punya undang-undang ni, nak naikkan cas ke apa kan. Pasal dia tengok amanah raya boleh ambil tinggi kan. 0.2%.
Hari tu ayah saya, dia tinggalkan berapa, tak sampai, tinggal dalam 300,000 je. Kena charge lebih kurang dalam 500, 400 itulah. Okey lah kan, 400, 500. Tak adalah mahal sangat kan. Ini pergi bayar kat peguam tu, dia tolong isi dengan orang, ambil 15,000. Sedangkan semua tu boleh buat di pejabat usaha kecil. Syarat dia bawah 2 juta. Tapi kalau lebih 2 juta, ada kes dia filekan permohonan, tengok-tengok harta tadi dekat satu kes tu dekat exit keluar tol Alustar Selatan. Tanah tu tanah benda, tapi disebabkan lokasinya strategik, tepi highway, kat tepi jalan utama kan, dia punya bendang tu nilai dia dekat-dekat 8 juta. Jadi bila filekan permohonan, pejabat pusaka reject. Dia pejabat pusaka ni, dia bekerjasama dengan Jabatan Penilaian Harta. Pernah tak satu agensi kerajaan nama dia Jabatan Penilaian Harta. Selepas kita submit dalam MoneyTab tu, dia akan hantar permohonan kita tu di Pejabat Penilaian Harta. Pejabat Penilaian Harta, dia akan buat semakan. Dia pergi tengok tanah tu. Tanah tu kat mana? Kan, berapa nilai dia? Sekaki berapa? So dia akan keluarkan nilai. Kalau keluar nilai bawah 2 juta, okey, proceed. Tapi kalau lebih 2 juta, dia akan keluarkan borang C nama dia, borang penolakan kes, dan filekan permohonan di Mahkamah Tinggi Sivil. Okey, nak pergi mahkamah, boleh tak waris pergi sendiri? Jawapan dia, tak boleh. Kena gunakan Sulaiman Akhlakkan. Kena gunakan siapa? Peguam, lawyer. Jadi berhati-hati, siapa hartanya lebih 2 juta, memang tak dapat nak kita elak, kena pakai peguam jika Mahkamah Tinggi Sivil. Okey? Boleh faham tak? Boleh tak faham tak pasal saka ni? Okey. So Mahkamah Syariah termasuk tak dalam proses saka? Dia keluar tak perintah? Tak ada Mahkamah Syariah dia tak keluarkan perintah pusaka. Mahkamah Syariah dia hanya mengeluarkan pengesahan. Yang pertama, pengesahan faraid. Faraid maksudnya, kalau kata waris-waris tadi dia tak faham berapa penyerahan faraid, boleh pergi ke mahkamah. Dan yang ni pun boleh buat sendiri, tak payah guna peguam. Nak dapat CJ faraid, boleh pergi sendiri. Saya pergi dekat Kebun Pasu tu, buat permohonan, kemudian waris-waris datang buat pengesahan, kemudian bayar. Lebih kurang dalam RM80 je, keluarlah CJ faraid. CJ faraid itulah akan digunakan dalam pembahagian pusaka. Okey? Ini contoh permohonan pusaka di pejabat pusaka. Waris tadi hantar permohonan, kemudian pejabat pusaka akan semak di pejabat penilaian dan mahkamah. Pasal apa dia cek dekat mahkamah? Di mahkamah, kalau waris-waris tadi filekan permohonan di mahkamah juga, walaupun harta bawah 2 juta, boleh. Mahkamah ni bidang kuasa dia luas. Saya ada satu kes yang saya buat di Bidung, Sungai Petani, meninggal pada tahun 1975. Saya pun tak ada lagi. Saya lahir 1979. Kemudian selepas berpuluh-puluh tahun, saya ingat dekat 40 tahun kot, baru jumpa saya, baru-baru jumpa saya. Kemudian diminta filekan untuk uruskan kes pusaka arwah ayah ni. Ada 8 geran dekat Bidung di Sungai Petani. Kemudian saya filekan permohonan di pejabat pusaka. Tengok pejabat pusaka reject. Dia keluarkan borang C. Kenapa? Sebab pejabat pusaka buat semakan di mahkamah, waris ada filekan permohonan di mahkamah pada tahun 1975. Saya bawa dia punya nombor file tu, saya pergi kat mahkamah dekat Jalan Sultan Menanti, Kedah. Saya pergi dekat pendaftar, saya cakap, Puan, boleh tak saya nak dapatkan file ni 21875. Saya ingat lagi nombor dia, 218/75. Pendaftar tu tengok saya kan, dia tengok atas bawah. Cik, file ni 1975 cik. Ya betul, saya nak file ni balik, boleh tak? Boleh dapatkan saya tak? Dia kata boleh, tapi ada kat dalam tanah lah, dekat bilik kebal. Tak apalah puan ambil lah masa sebulan ke 2 bulan ke, tak apa, saya nak file juga. Pasal kita nak teruskan permohonan pusaka tu, sebab dia tergendala, dia terberhenti.
Jadi rupanya jumpa. Lepas bulan tu daftar call, datang balik, saya tengok betul kertas pun kuning lah, typewriter. So kita gunakan permohonan tu, kita proceed dekat Mahkamah Tinggi Sivil. Kita tak boleh buat di Pejabat Pusaka dah. Okey, apa implikasi hari ni yang saya nak relatekan dengan benda ni? Tuan-tuan puan, hari ni ada syarikat yang menawarkan wasiat. Okey, banyak hari ni syarikat menawarkan wasiat. Wasiat yang ditawarkan tadi ialah wasiat melantik pentadbir. Saya melantik isteri saya sebagai pentadbir. Saya melantik suami saya. Saya melantik syarikat ABC sebagai pentadbir. Untuk tuan-tuan dan puan, wasiat tadi melantik pentadbir, dia boleh terpakai sekiranya digunakan di Mahkamah Tinggi Sivil, iaitu untuk dapatkan grant of probate. Seksyen 35/1 Akta Probate dan Pentadbiran nyatakan mana-mana pemilik harta yang melantik wasiat tadi, maka mahkamah akan keluarkan probate, grant of probate. Okey, katalah harta kita bawah 2 juta. So kita pun pergi jumpa syarikat ni, kita buat pelantikan wasi. Bila kita meninggal, agak-agak syarikat tu akan bawa di Pejabat Pusaka ke akan dibawa ke mahkamah? Soalan saya, agak-agak dibawa di Pejabat Pusaka ke di mahkamah? Jawapan dia akan bawa ke mahkamah. Dia takkan pergi Pejabat Pusaka. Sebab apa? Sebab di Pejabat Pusaka, pegawai pusaka dia tak gunakan pelantikan wasiat tu. Dia tak guna pun. Dia akan tanya waris. Dalam proses pusaka dia tanya waris, waris, siapa nak jadi pentadbir? Okay, kalau waris kata pada masa tu nak lantik orang lain, dia akan terima pada masa tu. Dia tak pakai dokumen wasiat tu. Tak terpakai. Yang terpakai ni adalah di mahkamah. Dia nak keluarkan grant of probate. Habis, apa masalah dia? Masalah dia, harta kita bawah 2 juta, kita pergi buat wasiat, pergi mahkamah, dah tentu kos dia lagi mahal. Itu masalah dia. Sebab bila dah filekan petition, once bila peguam dah filekan petition di mahkamah, soalan saya balik, boleh tak kita batalkan nak bawa di Pejabat Pusaka? Tak boleh. Macam kes yang saya buat tadi lah, yang 46 tahun, 45 tahun meninggal. Tak boleh. Kena proceed dekat mahkamah. Dah proceed mahkamah, kena bayar mahal lah. Berhati, sebab tu saya nak pesan, berhati-hati kalau buat wasiat dengan mana-mana syarikat ataupun individu. Pasal kita tak nak proses tadi kita dah termasuk dalam Mahkamah Tinggi Sivil. Dan saya percaya dalam dewan ni, kebanyakan kita ni semua harta bawah 2 juta. Betul tak? Betul kan? Yang lebih 2 juta ni tak apa, nanti jumpa saya. Macam mana nak cerita pasal lebih 2 juta. Okey, so last sekali bila dah bicara Pejabat Pusaka, okey, dia akan keluarkan surat kuasa dan cah dia ni 0.2%. Berapa tempoh masa dia? Dia sebenarnya dalam tempoh proses ni Pejabat Pusaka dia panggil bicara dalam tempoh 4 hingga 6 bulan. Maknanya boleh selesai dalam 4 hingga 6 bulan. Tapi orang kita mengambil masa hari ni purata. Purata Pejabat Pusaka kata 3 hingga 5 tahun selepas meninggal. Pasal apa? Macam-macam lah. Orang kita ni kan, bila meninggal, ada seorang adik-beradik nak minta tolong pusaka. Adik dia yang kata, kau ni pandai je kan? Abah yang meninggal, kau dah pandai-pandai, kau nak bolok harta abah ni. Dia dah jadi macam satu benda yang pandang serong kan. Ada waris yang nak tolong uruskan, dia dah pandang serong kan. Sebenarnya proses pusaka ni kena buat cepat kan. Bila meninggal dia terus buat. Saya arwah mak betul saya kan, saya bukan orang Perlis, isteri saya orang Perlis. Meninggal pada 22 bulan 2 2012. Saya daripada Putrajaya, masa tu duduk Putrajaya, pukul 8 pagi dapat berita, terus balik. Sampai di Perlis pukul 2, lepas asar ke bumi, terus malam tu. Ni sesi yang paling mendebarkan. Saya berjumpa dengan adik ipar saya, abang ipar saya. Saya cakap dengan diorang, ni hampa semua balik ni kan, besok pergi terus Pejabat Pusaka, buat tuntutan pusaka, tak payah lengah-lengah. Alhamdulillah, mereka dengarkan saya kan. Ni ada penasihat yang bagus gini kan. Sebab saya cakap, saya bagi nasihat, saya tak dapat apa pun. Yang dapat isteri saya kan. Lepas tu besok tu, semua pakar-pakar pergi Pejabat Pusaka, isi borang apa semua. Bulan 2 meninggal, bulan 5 selesai, 3 bulan je. Kan senang. Sebab tu kerajaan bagi cuti tu
meninggal 3 hari itu, pergi dia buat pusaka, buat proses pusaka. Kita buat apa? Buat kenduri arwah malam pertama, kenduri arwah malam kedua, kenduri arwah malam ketiga. Lepas tu tanya balik dalam WhatsApp group, ni malam yang ketujuh kita nak buat tak? Kan ada kata, siapa yang di sana buat lah. Malam yang ketujuh, malam yang ke-100, malam yang ke-1000. Nak proses pusaka pun tak tahu bila. Itu masalah dia. Kan? Patutnya kena buat cepat. Sebab apa? Saya bagi dua je reason. Pusaka kena buat cepat sebab dua reason. Yang pertama kita takut ada waris yang memakan hak waris lain. Faham tak? Kena buat pusaka tu cepat. Kita takut ada waris memakan hak waris lain. Contoh, kalau di sini, kawasan sini selalunya tanah bendang lah, tanah arwah mak kan, mak punya. Tapi yang uruskan abang kan, yang adik-adik semua kerja cikgu apa semua dekat bandar. Lepas tu bila mak meninggal, abang buat bendang tu kan, hasil tu nak bagi macam mana? Hasil tu nak bagi macam mana? Hasil tu kena bagi ikut buku faraid setelah ditolak kos kan. Tapi agak-agak tadi abang tu buat tak? Agak-agak dia buat tak? Tu kita takut ada waris memakan hak waris lain. Di dekat Jitra, apa nama dia tempat tu? Bukit Pinang apa? Ada satu nama kan, Bukit Pinang. Saya pergi satu rumah tu, saya dipanggil oleh satu keluarga ni. Dia ada 9 orang anak, seorang isteri, ada 10 orang waris. Bapa dia meninggal. Sampai kawasan tu, dia macam kawasan tu macam taman tau. Dia buat rumah-rumah banglo sebiji. Okey. Lepas tu pergi duduk satu rumah, anak-anak semua ada 9 orang dan mak tadi 10 orang. Okey. Saya cakap dengan, saya tanya waris, arwah tinggalkan harta apa? Dia kata, Encik Iman kalau tengok ada rumah banglo sekeliling ni ada 10 biji. 10 biji ni arwah ayah buatkan untuk kami semua, seorang satu. Cantik, bapak dia buat siap-siap banglo, seorang sebiji. Okey, dan mak tadi duduklah rumah yang ayah dia buat sekali itulah. Tapi yang jadi masalah, anak dia 6 orang 6 orang bujang, 3 orang dah berkahwin. Okey, jadi yang berkahwin dia duduklah dekat rumah tu. Yang bujang dia tak nak duduk rumah tu, dia duduk dengan mak dia. 6 orang, ada yang bekerja apa semualah. Okey. So ada 6 biji rumah yang tak diduduki. Rumah yang tak diduduki tu dia buat apa? Mak tadi sewakan kepada orang luar. Okey. Dia sewa berapa? Lebih kurang dalam 500-600 itulah. Okey. 6 kali 5 lebih kurang dalam 3,000. Adalah 3,000 sebulan. Okey. Tapi persoalan dia, anak-anak ni, ada seorang anak dia cakap dengan saya, anak nombor 2 tu saya, dia kata, Cik Man, apa hukum dia mak saya ambil duit sewa rumah selama 3 tahun arwah ayah meninggal tanpa mengagihkan 1 sen kepada kami? Apa hukum dia? Rumah tadi rumah siapa? Ayah, atas nama ayah kan. Mak tadi ambil duit sewa selama 3 tahun, tak bagi 1 sen pun ke anak. Apa hukum dia? Saya cakap, mak tadi dia telah mengambil harta anak-anak ni, anak secara batin. Mak tadi, isteri, suami meninggal dapat berapa? Tadi belajar faraid kan? Berapa? 1/8. Dalam faraid ni, pecahan yang paling kecil, dia ada 2/3, 1/3, 1/6. Dia separuh-separuh. 2/3, separuh 1/3, separuh 1/6. 1/2, separuh 1/4, separuh 1/8. Separuh. Pecahan yang kecil daripada 6 pecahan ni ialah 1/8. Siapa dia? Isteri. Kesian kat isteri kan. Sebab tu saya pergi ceramah mana-mana, memang perempuan yang ramai. Pasal dia nak tahu macam mana dah dapat lebih daripada 1/8. Okey. So mak tadi sepatutnya 1/8 daripada 3,000. Itu hak dia. Balance tadi siapa punya? Anak-anak punya. Ni saya sebut kena buat pusaka cepat. Kalau tak, waris memakan hak waris yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab apa reason dia? Sebab
kita tak mau ada waris yang meninggal dunia. Kena buat pusaka cepat. Kalau waris pula meninggal dunia, dia akan jatuh kepada waris yang mati tadi. Contoh, kalau kata tadi ayah meninggal, ada 9 anak, isteri seorang, 10 waris. Tengok, abang nombor 1 meninggal. Abang nombor 1 ni, dia ada 5 anak. 10 tolak 1, tinggal 9. 9 campur waris dia 5. 9 campur 5 jadi 14. Lepas tu abang nombor 2 pula meninggal, tak settle lagi pusaka. Abang nombor 2 meninggal, 14 tolak 1 jadi 13. Tolak 1, tambah lagi anak dia. Anak dia pun 5 orang. 13 campur 5, 18. Sebab itulah kes yang paling ramai yang pernah selesai di Malaysia ni ialah di Kangkang Teberau, Johor, iaitu seramai 300 orang waris. 122 tahun meninggal dunia. 300. Ramai. Okey. Okey. So kalau proses pusaka tadi ini melibatkan proses tadi antara harta yang berjaga dan tidak berjaga, dan persoalan saya ialah harta yang masih dalam pinjaman. Macam mana nak proses? Okey. Ini proses di pejabat pusaka selepas kita dah pergi bicara. Yang tadi ni, lepas pergi bicara, masa bicara ni dia akan keluarkan surat kuasa mentadbir sahaja untuk rumah yang masih dalam pinjaman. Untuk harta yang dah selesai, dah habis bayar, dia akan keluarkan perintah pembahagian. Jadi rumah yang masih dalam pinjaman, dia skip, dia stop dulu kat situ. Dia tak boleh keluar perintah pembahagian. Pasal apa? Pasal tak boleh bayar lagi. Okey, jadi tak boleh buat perintah pembahagian. Perintah pembahagian ni dia ada 3 cara. Ada 3 pilihan. Yang pertama, waris boleh pilih untuk faraid. Yang kedua, waris boleh pilih untuk muafakat. Muafakat macam mana? Kami sepakat kami tak nak ikut faraid, kami nak sama rata. Boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Janji muafakat, janji setuju. Nombor 2. Nombor 3, saya tak nak tuntut bahagian saya, menolak bahagian. Boleh tak? Boleh. So pilih 3 ni. Sebab tu dalam perbicaraan dia akan minta waris-waris buat pilihan. Dan waris bila dah setuju, barulah dia surat, dia akan keluarkan perintah pembahagian. Itu kalau setuju. Kalau tak setuju, macam mana Cik Man? Waris, minta maaf, hari ni kita terpaksa berhenti perbicaraan kita hari ni. Balik bergaduh dulu kat rumah, 6 bulan lagi kita akan bangkit. Selagi tak selesai perbincangan, tak ada keputusan, perintah tak boleh keluar, dan pusaka tadi tak boleh selesai. Okey, jadi rumah yang masih dalam pinjaman, ini di pejabat pusaka Jalan Semarak ni. Ni hakim dia ni pegawai pusaka. Dia ialah pegawai kerajaan. Ini waris. Ini wakil kami Wasa Syaf, dibenarkan masuk dalam perbicaraan. Okey, so perintah tak boleh keluar, ditangguhkan. Jadi buat macam mana? Tugas pentadbir, siapa yang dilantik sebagai pentadbir dalam proses pusaka tadi, okey, selepas dah melantik dia sebagai pentadbir, tugas pertama dia kena pergi syarikat insurans. Kena cek dia punya MRTA, MRET. Apa dia MRTA ni? Mati rumah tetap ada, MRTA. Dia apa? Mortgage, term insurance apalah, itulah. Kalau T itu takaful. Beza dia insurans dan takaful. Dia insurans yang cover baki pinjaman lah. Itu jawapan dia sebenarnya. Okey, kalau ada, kita nak tengok dia cover tak sepenuhnya. Kalau cover sepenuhnya, alhamdulillah, waris tak perlu bayar, top up. Tak perlu top up. Okey, seterusnya dia buat apa? Dia kena pergi ke bank ataupun LPPSA untuk Pakatan Kerajaan. Okey, kena pergi sana, bawa tadi MRT tadi, cek dengan bank. Selesai tak baki? Okey, kalau selesai, alhamdulillah. Kalau tak selesai, waris kena top up, kena bayar baki. Okey, kemudian
dia akan keluarkan surat pelepasan gadaian. Bank atau LPBC dia akan keluarkan surat pelepasan gadaian. Hari ini kita pergi kat bank, boleh tak terus dikeluarkan surat tu? Selalunya dia akan ambil masa. Kena pula pegawai tak ada, bercuti lah apa semua kan. Banyaklah dia punya cekadak dia kan. Nak keluarkan surat pelepasan gadaian ni kan, supaya nak maklumkan kepada apa ni, pihak-pihak tertentu ni bahawa dia tak ada dah bagi pinjaman. Selesai. Ni ambil masa ni. Okey. Kemudian dah settle semua tu, kena pergi jumpa balik pemaju perumahan. Sebab tu tuan-tuan yang beli rumah yang masih dalam pinjaman, kena kenal pemaju masing-masing. Cari balik kat mana pejabat pemaju ni. Ayah saya beli rumah dekat Desa Pandan, pemaju dia ialah TTDI Jaya. Pejabat dia dekat Shah Alam. Saya pergi, saya panjat tingkat 8. Saya bawa dia punya dokumen apa semua. Saya cakap saya nak minta salinan rumah kami, rumah apartmen. Dia panggil serata title. Lepas tu yang ni master title ni dia grant asal. Grant asal dia buat pembangunan tu, master title nama dia. Kemudian selepas 10 tahun kita beli rumah, pemaju akan mohon, dia panggil single title. Dia akan keluarkan grant setiap rumah. Itu kalau pemaju yang agresif. Ada juga pemaju memang tak buat-buat pun, kan, tak keluar pun dia punya title tu, single title. Okey. Kemudian dah keluarkan grant ni, ambil salinan dia tu, nak salinan dia tu untuk kita masuk balik pembicaraan pusaka tadi. Datang balik pejabat pusaka, pegawai yang sama. Nasib baik pegawai tu ada lagi. Kan, pegawai yang sama jadi. Kan. Kemudian akhir sekali kena pergi jumpa peguam untuk buat proses pindah milik. Agak-agak berapa lama ni? Boleh tak kita buat sehari? Kita dah lah kerja ni. Kan, kalau suami meninggal, kita kerja ni, susah nak buat ni. Kan, agak-agak kalau kita tak ada ni, anak-anak kita tahu tak buat ni. Ni apa, screenshot ni, tak pergi balik cerita kat anak ni. Mama nak cerita ni, tadi mama dengan ceramah Cik Iman. Kalau mama meninggal, rumah yang mama beli nanti, abang nanti bila mama meninggal, abang kena pergi ke syarikat insurans dulu. Tahu, abang pergi cek MRTT mama. Lepas tu ambil MRTT, pergi dekat LPPSA balik. Lepas tu dapatkan surat pelepasan gadaian. Lepas tu pergi pemaju, abang pergi balik maju. Anak kita umur darjah 4, darjah 5. Dia dengar anak kita cerita ni tu, dia cakap apa? Ini mak kita, mama kita tak lama dah ni. Kan, tak lama dah ni. Memang susah. Tak semua, bukan tak semua, memang semualah, semua orang tak tahu. Ni saya tahu, ni pasal saya buat kerja ni. Sebab tu saya boleh buat. Saya tahu proses dia. Kan, saya buat proses saya dalam tempoh 4 bulan, 5 bulan je selesai. Tapi kalau orang tak faham ni, 1 hingga 2 tahun. Ini kalau yang cekap ni 1 hingga 2 tahun ni. Dan kita harapkan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun ni tak ada waris yang meninggal. Harap-harap kita doa, hari-hari doa, jangan ada waris meninggal, jangan ada waris meninggal. Kalau meninggal ni terpaksa mula balik. Cuba bayangkan, nak mohon balik pusaka daripada awal balik. Sebab nak kena masuk waris-waris yang baru, senarai waris. Sebab itulah hari ni kan yang dikatakan 80 bilion 90 bilion yang terpukul tu, ni lah pasal ni lah prosedur ni. Bukan semua orang tahu. Okay. So soalan dia, tahu tak waris nak buat? Jika waris mati pula, berlaku pusaka berlapis. Itu masalah. Okay. Kos, nak bayar kos. Ni antara kos yang dikenakan oleh syarikat amanah. Saya sebut terang lah, ni amanah raya punya. Tapi ni jadual lama. Jadual baru dia ada 5%. Dia naik 4% ni dia jadi 5, 3 jadi 4, yang 0.5 ni jadi 1%. 5%. Jadi kalau ada rumah, ada tanah, please jangan bawa ke amanah raya Berhad. Kalau ada rumah dan tanah, please tolong jangan bawa ke amanah raya Berhad. Pasal kos sangat-sangat tinggi. Bawa terus pergi pejabat pusaka. Alright. Kalau tak ada rumah tanah, baru pergi amanah raya. Ada duit simpanan kereta, baru pergi amanah raya.
Okey. Nak pakai peguam pun tak ada masalah. 400%. Buka file dulu 500, sekarang buka file 2000. Dia buka file saja, belum buka mulut. Kalau dia buka mulut, start dah bil dia akan berjalan. Okey. Okey, nak buat wasiat kena buat hibah ni. Kan? Biasa orang dengar wasiat lah. Dekat dalam radio pun semua cerita wasiat. Pergi masjid pun cerita wasiat. Di sana pun cerita wasiat. Okey. Apa beza dia? Ni ramai kata dah buat wasiat senang. Dah buat wasiat ni tak ada salah. Lepas mati nanti boleh uruskan. Semua boleh. Okey, kena faham dia punya peruntukan undang-undang dia. Okey, hukum berwasiat. Dalam hadis Nabi sebut, Allah telah meletakkan hak, kata haknya la wasiyata li waris. Tak ada wasiat kepada waris. Tak ada wasiat kepada waris. Wasiat ni apa? Wasiat ni dia buat pemberian selepas mati. Buat dokumen masih hidup, tapi dia nak bagi lepas mati. Contoh, kalau saya mati, contohlah kalau kata ibu kan, yang perempuan ni biasa balik kampung, dia jumpa mak dia, sambil-sambil sembang dengan mak dia, dia picit-picit kaki mak dia. Kemudian mak pun terkeluar cakap, dia kata, Mina, kalau mak mati, dia sebut kalau mak mati, kalau mak mati, barang kemas ni nanti Mina ambil lah. Lepas tu tanah belakang rumah ni nanti Mina ambil. Dia ada seorang lagi abang, dia dua orang je adik-adik dia, Mina dengan abang dia, kan. Tapi abang jarang balik, abang sibuk, kan. Mina ni rajin balik. So mak dia sebut macam tu, kalau mak mati, barang kemas ni pergi kat Mina, tanah belakang rumah ni Mina ambil. Okay. Tak lama lepas tu mak dia pun betul-betul meninggal, kan. Lepas tu berlakulah proses tuntutan pusaka. Masa tu abang dia tanya, Mina, barang kemas mak pergi mana? Mina cakap apa? Mak dah wasiat dah. Kan, orang kita kan biasa dengar, mak dah wasiat dah, mak dah sebut dah, kan, barang kemas ni bagi kat dia, tanah belakang rumah tu bagi kat dia, kan. Abang tadi baru nak tuntut. Sebenarnya apa yang mak dia buat tadi ialah pemberian selepas mati, iaitu wasiat. Dan wasiat Nabi sebut tak ada wasiat kepada waris. Jadi abang tadi bila kata dia nak tuntut saja, maka wasiat tadi terbatal. So Mina tak boleh ambil, dia akan jatuh faraid. Wasiat boleh terlaksana dengan syarat persetujuan waris. Kalau setuju waris, okey. Kalau tak setuju, tak boleh, terbatal. Ada seorang pakcik kat Negeri Sembilan kan, dia kata Dan ada 10 anak. Kebetulan Dan ada 10 tanah. Dia kata Dan panggil anak-anak ni, dia panggil anak dia buat satu kertas tu, lepas tu dia gulung-gulung, dia koyakkan. Dia tulis tanah dekat tepi jalan Seremban, tanah dekat hutan Ulu Bendul, kan. Lepas tu rumah ada semua, ada 10. Dan panggil anak-anak, bubur dalam balang. Dia kata dia goncang-goncang, dia suruh anak dia angkat seorang satu. Angkat seorang satu, angkat. Ada yang seronok, ada yang tak seronok, kan. Yang seronok tu dapat rumah tepi jalan lah, kan. Yang tak seronok tu dapat tanah dekat Ulu Bendul tu. Okey. Bapak dia kata, ni kalau dia mati ni semua ambil ni ikut masing-masing ni. Dah setuju lah ni. Agak-agak bila bapak dia mati, anak-anak nak ikut tak? So apa yang ayah dia buat tadi adalah wasiat. So kalau ada waris yang menentang, wasiat tadi terbatal. Faham? Okey. Seterusnya hibah. Pensyariatan hibah. Cerita hibah ni ada dalam Al-Quran, iaitu satu pemberian yang dibuat semasa hidup kepada sesiapa saja atas dasar kasih sayang, tidak mengharapkan balasan. Okey. So hadis Nabi yang famous tentang hibah ni ialah tahabu, berilah hibah, kamu akan dikasihi. Okey. Ni surah Nisa, dia sebut bila kamu diberikan mas kahwin apa semua ni, ambil dan boleh bagi kepada suami kamu. Macam tu baliklah, dia kata. Kurang macam itulah ayat dia. Dan penarikan balik hibah dalam hadis riwayat Abu Daud menyebut tidak halal jika seorang memberikan kemudian dia menarik lagi pemberian tadi, kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya. Maknanya hibah tadi boleh ditarik balik dengan syarat kalau diberi kepada anak, cucu, cicit ke bawah. Kalau bagi kat suami boleh tarik balik tak? Tak boleh.
Bagi kat isteri boleh tarik balik tak? Tak boleh. Bagi pada mak, tak boleh. Yang boleh tarik balik, anak, cucu, cicit ke bawah. Boleh tarik balik, tak jadi masalah. Okey. Rukun-rukun hibah. Hibah ni mesti ada 5 rukun. Sebab hari ni semua orang sebut tentang hibah, tapi orang tak tahu apa dia rukun-rukun hibah. Yang ni dalam syariat ni, ini dalam Imam Syafi'i. Rukun-rukun hibah ni apa dia? Dia mesti